Okay, baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk waktu ini kita teruskan dengan program Grad TVET, siaran secara langsung di Facebook Bernama Radio waktu ini dengan tajuknya Membina Empire Perniagaan dengan TVET. Kita bawakan Encik Azizul Adam, pengarah EZ Tune Enterprise, alumni IKM Jasin. Assalamualaikum Encik Azizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya Mahir Zawatin. Sama, terima kasih. Masih lagi dalam mood raya Encik Azizul? Mood raya. Raya PKPB. Okey, baik. Gabungan Pendidikan Berkemahiran, Teknologi dan Keusahawanan akan melahirkan teknousahawan dalam bidang TVET yang mampu untuk membina empayar perniagaan bagi mencipta masa depan serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi, individu dan negara. Pelajar-pelajar lepasan TVET mempunyai potensi yang amat besar untuk merebut peluang ini. Untuk episod kali ini kita bersama-sama dengan seorang figura yang telah berjaya membina empayar perniagaan dalam industri automotif, juga merupakan alumni Institut Kemahiran Mara Jasin, Encik Azizul Adam, yang merupakan pengarah EZ Tune Enterprise, dengan perkongsian tentang membina empayar perniagaan TVET. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam mengenai topik hari ini, mungkin Encik Azizul boleh kongsikan mengapa memilih IKM untuk sambung belajar selepas CJ Pelajaran Malaysia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak TVET Mara memberi peluang untuk bersama dengan radio bernama pada pagi ini. Saya rasa inilah salah satu peluang yang saya dapat, alhamdulillah. Okey, saya juga bekas alumni, bekas IKM pelajar jurusan otomotif lah. Okey, kenapa saya masuk IKM selepas SPM? Sebenarnya kalau ikut dalam pengalaman kita sebelum SPM dulu tak pernah terfikir pun. Tapi bila sampai satu peringkat, sebenarnya saya selepas SPM saya pernah masuk U, dan semester kelima saya pernah ditendang. Orang cakap ditendang. Masa tu ITM, saya ambil Mechanical Engineering. Kemudian hasil perbincangan setelah saya kata di reject oleh U sebab pointer jatuh, saya berbincang dengan beberapa kaunselor dan beberapa sahabat. Ada satu cara lagi untuk kita berjaya, bukan setakat akademik. Kita boleh pergi dengan kemahiran. Sebab dia kata dengan kemahiran ke mana-mana pun kita boleh hidup. Kan? InsyaAllah. Lepas tu saya nampak IKM. Sebab IKM ni dia punya proses pembelajaran dia lengkap. Daripada pukul 8 pagi masuk sampai pukul 5 petang kita di workshop, kita di bengkel. Jadi kita hands on lebih. Alhamdulillah lah. Dalam IKM juga kita nampak kita bukan setakat belajar teori, praktikal. Tapi kita ada program keusahawanan, kan? Ada program keusahawanan yang diajar oleh guru-guru, cik-cik. Selain daripada itu, kita juga ada ilmu pengurusan yang mana ada peluang kita belajar, dan selepas kita keluar kita boleh organize business. Ramai juga saya tengok sebelum tu alumni IKM ramai yang berjaya. Nama-nama besar macam Zul Auto apa semua tu pun ex-IKM. Jadi dalam masa yang sama, kita pun orang kampung, bukan orang senang. Bila masuk IKM ni ada dana, ada sponsor, ada allowance yang kita tak dapat di tempat lain. Duduk asrama, kan? Jadi kat situ kita rasa, kenapa aku tak masuk awal-awal IKM lagi aku tak masuk awal-awal lagi. Sedangkan ada juga sahabat saya yang dah masuk ITM, dah dapat diploma, masuk balik IKM. Sekarang ni pun dah berjaya jugalah. Saya tengok sahabat-sahabat itu. Jadi IKM ni adalah satu tempat yang kita boleh belajar praktikal, teori, pengurusan, dan kita boleh pergi jauh lah. Sebab dia bagi asas-asas dari segi teknikal. Amali lah. Amali. Jadi kita boleh kenal satu persatu. Baik. Kalau dulu Zul dulu belajar dekat UiTM, mengambil ijazah lah, tapi sampai semester 5 drop. Betul. Sebab pointer jatuh. Betul. Mak ayah tak bising ke waktu tu? Nak bising kena dengar je lah, kan? Kan? Redor je lah. Malu pun ada. Tak balik kampung. Oh ya. Duduk dia tempat lain. Tapi disebabkan rasa macam nak berjaya, aku kena ubah juga lah macam mana sekalipun. Jadi memilih IKM waktu itu. Betul. Tapi dari mechanical engineering, budak engine lah orang panggil. Betul. Tiba-tiba belajar jadi budak auto. Tak jauh ke lari bezanya tu? Sebenarnya mechanical engineering dia merangkumi otomotif, marine, machining semua. Jadi saya
fokus lebih kepada otomotif lah. Sebab peluang dan otomotif ni kita tengok semua orang boleh pakai kereta. Betul. Bila orang boleh pakai kereta, kita pun bila dengan ilmu otomotif ni kita nampak kita boleh buka satu bisnes. Okey. Macam mana dengan stigma masyarakat pula? Tadi kata malulah nak balik kampung kan. Stigma masyarakat, dia akan cakap, alah budak TVET ni untuk pelajar yang kurang cemerlang ni, jenis tak pandai nak sekolah, monteng sekolah dulu ni. Macam mana dengan pandangan masyarakat untuk waktu itu? Tapi kini tak boleh disangkalkan lagi, ramai usahawan lahirnya daripada pelajar TVET. Ramai orang yang berjaya berkemahiran itu adalah budak-budak TVET. Apa pandangan Encik Zul sendiri? Betul, kalau setengah pandangan tu memang nampak TVET ni mungkin kalau macam mekanik tu kotor je nampak. Tapi sebenarnya kalau kita kena dengan skill yang diajar, kena dengan SOP yang betul, bersih. Mekanik boleh pakai baju putih. Dalam Alhamdulillah saya pakai baju putih. Kan? Sebab kita ada SOP. Kita bukan main buat ikut suka kan. Kita belajar itulah kelebihan bila kat AKM tu dia ajar tu benda yang teori yang tepat. Mungkin ada sikit kita kena tambah daripada luar lah. Bila masuk industri kena berinovasi sikit lah. Betul. Tapi pandangan orang tu macam mana? Pandangan orang tu kita tak fikir lah pandangan orang kan. Kita yang nak hidup ni kan. Kita yang nak hidup, kita tahu apa yang kita buat. Kalau fikir baik, bagaimana pula dengan potensi pelajar lepasan TVET yang dilihat lebih tinggi untuk membina perniagaan? Lebih-lebih lagi sistem pendidikan TVET MARA, KKTM, MJII dan IKM lebih berfokus untuk melahirkan tekno-usahawan berjaya lah. Pandangan Cik Zul sendiri? Saya rasa bekas pelajar-pelajar TVET ni lebih berpotensi lebih naik untuk kehadapan. Sebab macam saya sendiri, bila kita daripada bawah, kita kenal skru satu persatu kan. Bila kita buka bisnes pun kita punya staff, contoh nak buka timing bell, dia kata masa banyak ni, kita tahu benda tu boleh berapa lama. Jadi kat situ bila kita belajar TVET, kita kenal dan kita boleh manage. Kita boleh manage, kita bukan setakat bercakap. Dan kalau ada masalah, kita boleh bantu kita punya kaki tangan. Kita boleh tunjuk ajar, walaupun kita tak buat, kita boleh guide lah sekurang-kurangnya. Jadi TVET ni rasanya tak boleh disangka lagi lah. Sebab skill di tangan, cuma kita kena inovasi sikit lah. Inovasi sikit. Baik, dan kebanyakan pelajar TVET apabila habis belajar kan, mereka lebih cenderung mencari pekerjaan untuk bekerja dengan orang dulu. Macam Cik Zul sendiri macam mana? Selepas belajar tu terus buka perniagaan ke macam mana? Tak, sebenarnya kita perlu berkuli dulu. Berguru dulu. Saya lepas pada AKM, saya pernah bekerja dengan satu syarikat Melayu dan juga syarikat Cina. Saya juga pernah, orang cakap semayang tepi kotak je, pakai kotak kita semayang kan. Kita nak belajar walaupun gaji kecil tak apa kan. Ambil ilmu dulu. Kadang-kadang bila satu syarikat tu nak semayang pun susah kan. Jadi kita ambil kelebihan kat situ. Tak apalah, ilmu ni aku dapat, walaupun gaji sikit, ilmu aku dapat. Kemudian selepas saya kerja dengan syarikat-syarikat yang kecil tu, saya masuk dengan Sandabi Auto Connection Ford. Kat situ saya masuk sebagai apprentice. Kemudian dalam tempoh bekerja tu kita cubalah buat yang terbaik kan. Alhamdulillah rezeki dari tahun ke tahun naik sampai hampir 10 tahun saya dengan Sandabi Auto Connection Ford. Sampai bergelar specialist atau macam mana? Sampai saya masuk management. Daripada mekanik saya jadi service supervisor, sampailah jadi assistant manager lah. Jadi bila sampai satu peringkat, kita rasa kita perlu gunakan apa yang kita ada untuk bantu masyarakat, untuk bantu anak bangsa kita. Mungkin Cik Zul boleh cerita sedikit lah cabaran dalam membina empire perniagaan. Dah keluar buka perniagaan tu macam mana? Cabaran tu memang ada lah kan. Dari segi keuangan punya juga, dari segi masa punya juga kan. Dari segi keuangan tu permulaan tu kita guna apa yang ada je. Guna apa yang ada, kita beli benda yang perlu. Kalau tak cukup, kita pinjam dulu kan. Minta deposit dengan pelanggan. Itu semestinya kan. Tapi Alhamdulillah pelanggan pun faham. Sebab kita buat kerja memang ikhlas untuk bantu dia. Yang jadi permulaan tu memang agak susah sikit. Tapi Alhamdulillah bila sampai tu peringkat, saya pergi kepada MARA balik. Sebab saya ingat saya bekas pelajar IKM, bekas pelajar MARA. So Alhamdulillah banyak juga MARA bantu dari segi keuangan, dari segi pinjaman. Selain daripada tu, cabaran dia masa lah. Bila kita berniaga ni, kerja kita 24 jam. Walaupun tidur, mata terbuka berfikir. Tangan pun atas dahi kan. Tangan pun atas dahi. Baik, dan difahamkan mungkin adalah orang yang akan cakap, alah setakat bengkel kereta melambak kan, macam-macam kereta boleh buat. Tapi sebenarnya mungkin mereka tidak mengetahui bahawa Encik Zul adalah spesialis dalam beberapa jenama itu sendiri. Cuba cerita sikit Encik Zul. Kalau ikutkan pengalaman saya dengan Ford hampir 10 tahun,
Jadi dekat situlah saya ada pengalaman dan berkepakaran dalam bidang jenama Ford. Kemudian pada peringkat permulaan saya buka bisnes tu, saya berpartner dengan sahabat yang bekerja dengan second carriage. Jadi Mercedes lah. Mercedes. Jadi dia buat brand, saya buat brand Ford, dia buat Mercedes. Dia buat Mercedes. Jadi kita kongsi ilmu, dan ada customer yang buat Mercedes datang. Kenapa engkau tak buat kita lain? Kan aku pakai Mercedes, aku ada Vepire, ada Alphard. Kan? Contohlah. Contoh lah. Jadi saya terfikir. Jadi betul juga betul juga. Lepas tu saya ambil sahabat saya yang jurusan otomotif juga, yang dah pernah bekerja dengan Toyota. Jadi dia salah seorang kaki tangan saya. Jadi kita brandkan benda tu. Jadi kita buat 3 brand, Ford, Toyota dan Mercedes. Itulah asalnya. Kemudian pada tahun lepas, pihak Mara juga membantu saya untuk kita belajar teknologi hybrid. So benda tu bukannya mudah, kan, sebab dia melibatkan safety device lah. Maknanya melibatkan current flow yang tinggi. Boleh mati kalau silap pegang. Hybrid dia pakai current flow yang tinggi sebab dia cycle daripada konsep bateri. Jadi bila pada situ saya telah mengambil kursus dengan Kolej Komuniti Kemahiran, Kolej Komuniti Kepala Batas. Belajar lagi. Cari ilmu kan? Cari ilmu tak habis. Dan bersama-sama saya bawa staff saya 2 orang lah. Yang tu dibantu oleh Mara. Alhamdulillah kita dah lulus tahap 3 bawah IMI lah, Institute Motor Industry bawah UK. So dah dapat advance lah ni. Dah dapat lah sikit untuk level 3 advance lah kan. Level 3 advance lah. Basic, intermediate, advance. Ingat lagi. Okey. Baik, antara kejayaan ataupun pencapaian telah diperkecapi sepanjang berniaga sendiri ni, Cik Zul. Sepanjang berniaga sendiri ni, saya rasa yang paling besar sekali saya dapat buat kereta hybrid lah. Kan, sebab bukan semua workshop boleh buat kereta hybrid. Teknologi baru dan untuk revolusi 4.0 tu kan, kita kena perlu ikut industri lah. Ada juga orang cakap kenapa tak buat modification. Saya kata tak apalah, buat modification bagilah orang lain. Kita pergi ke hadapan sebab kita nampak peluang untuk bisnes hybrid ni lebih besar. Jadi kat situ saya rasa antara kejayaan yang saya dapat lah. Selain daripada kita bergelar spesialis oleh sahabat-sahabat sendiri kan. Selain daripada pergi ke service center tertentu, bolehlah datang ke AZ Tune untuk pemilik kenderaan yang mempunyai kenderaan hybrid ni. Hybrid insya-Allah. Berbagai jenama atau jenama berbagai jenama. Okey. Berbagai jenama. Jadi maksudnya yang pakai Nissan tadi tanya, saya pakai Nissan, macam mana nak pergi? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan Mercedes, bukan Ford, bukan Toyota pun boleh pergi. Boleh insya-Allah. Jadi kita buat 4 tu lah. Baik, jadi dalam kita ni menuntut ilmu, kata Cik Azizul tadi dah sampai ke advance, CJ level 3. Tak terfikir ke untuk mengambil mungkin CNG ke untuk yang pergi jauh lagi? Sebenarnya terapan antarabangsa. Sebenarnya memang kita ada perancangan ke arah tu. Cuma sebab kita masih berniaga dan kita terpaksa bahagikan masa jugalah. Dalam masa yang sama sekarang ni saya tengah set up satu company AZ Tune Resources untuk kita susun sistem pendidikan dan training dalam grup kita sendiri lah. Boleh bawa budak-budak yang datang kerja. Ya, betul. Dalam masa sama staff yang masuk dengan kami juga bekas-bekas pelajar AKM yang baru habis belajar, adik-adik yang baru habis praktikal. Yang bagus kita serap. Dalam masa yang sama kita boleh manage dan dengan AZ Tune Resources ni insya-Allah kita cuba join dengan Mara, join dengan Mari kan. Kita cuba buatlah. Insya-Allah memang dalam perancangan dalam pipeline lah tu benda tu. Amin. Semoga dipermudahkan. Amin. Baik, kita bercerita pula tentang kaedah ataupun strategi yang dilaksanakan oleh Encik Zizul sendiri dalam membina empire perniagaan dalam bidang otomotif ini khususnya. Kaedah-kaedah ataupun strategi yang digunakan macam mana? Okey, saya punya kaedah mudah je. Saya lebih mencari pada pekerja-pekerja yang asalnya ada basic. Ada basic, ada sijil minimum lah, tahap 1 dari segi otomotif. Kemudiannya kalau ada tahap 2, tahap 3 tu lebih baik. Lebih bagus. Jadi bila masuk dengan kita walaupun tak ada pengalaman, kami akan cuba guide. Sebab dengan ilmu yang ada pada kita, juga pada sahabat-sahabat yang ada, juga sifu-sifu dalam otomotif ramailah sahabat-sahabat kita boleh share. Okey, bila kita dah ambil pekerja tu, saya akan didik dia bukan setakat dari segi praktikal. Saya akan bagi peluang untuk manage sama ada akaun, pengurusan pelanggan. Sebab benda tu saya dah buat dekat service center dulu. Jadi kita share benda tu sampai satu peringkat
saya berpartnership dengan staff saya sendiri. Oh. Dan sekarang pun workshop saya di Sri Rampai, AZ2 Enterprise di Sri Rampai, kepunyaan saya seorang. Saya dah ada satu lagi di Sungai Buloh, AZ2 Sungai Buloh, yang mana saya berpartner dengan staff saya yang bekerja senior dengan saya lebih kurang 8 tahun, Encik Yunus. Nah, ambil lah ini, kita kongsi rezeki sama-sama, guna nama syarikat saya tapi abang yang handle. Jadi saya berpartnership dengan dia. So sekarang ni saya boleh tinggal workshop tu kat dia. Tapi ini sistem yang jarang orang kita pakai, Cik Zezul. Selalunya sistem yang sebegini digunakan oleh negara-negara luar. Contoh di macam di United Kingdom ataupun di Amerika Syarikat. Sistem partnership ini tak rasa ke macam rugilah aku sikit? Macam tu. Pada saya, kita share apa yang kita bagi ilmu, kita share pada orang, rezeki tu akan datang kot lain. Datang lebih pula Kita pun tak jangka boleh masuk radio macam hari ni. Kan? Kalau kita duduk pulun seorang, tak ada kawan, kan? Kita tak share, kan? Lagi banyak kita bagi, lebih banyak kita dapat lah. Baik, kan? Khusus internship ataupun kursus praktikal lah untuk adik-adik kita yang sedang dalam period yang melakukan kerja perkhususan mereka ini sendiri, juga dibuka ruang di AZ. Betul. Kita buka ruang. Kita amat lalukan. Kita lagi suka kalau yang betul-betul nak belajar. Saya ada seorang staff bekas Politek, perempuan. Jarang perempuan buat auto. Betul. Ni Dia Politek Dungun, ambil otomotif, diploma otomotif. Daripada Terengganu datang nak praktikal. Kita terima. Alhamdulillah dia ikut apa yang kita suruh dan dia berminat. Dan sekarang dia pun dah jadi staff saya. Staff saya. So sekarang pun saya dah ajar dia account, admin. So dia boleh repair kereta, dia boleh buat admin. Cuma belum sampai masa untuk running business ni. InsyaAllah. InsyaAllah akan ada dekat Dungun. Akan ada dekat Dungun. InsyaAllah. Okey, baik. Apa kemudahan-kemudahan yang telah pun disediakan oleh MARA, Majlis Amanah Rakyat, bagi Encik Azizul sendirilah untuk usahawan lepasan TVET khususnya ni, yang banyak membantu? Banyak sebenarnya MARA bantu saya. Dari segi sokongan tu memang sudah pasti lah. Tak boleh nak cerita tak lah, boleh kan? nak cerita lah. Jati diri lagi jati satu hal kan? Selain daripada tu, dari segi keuangan juga, MARA ada juga bagi pinjaman, kan, ada juga grant kepada kita. Selain daripada tu, sokongan dari segi teknikal, khusus-khusus teknikal macam saya cakap tadi lah, hybrid. Dia bantu cari laluan untuk di mana belajar, untuk sambung kemudian. Selain daripada tu, khusus peraikawanan pun dia ajar. Jadi saya belajar dan saya hantar staff saya untuk belajar akaun. Sebab kita mekanik, bila masa kita nak belajar akaun, kan? Jadi bila ada guru-guru, contoh macam Cikgu Linda yang ajar akaun, kita pergi. Kita pergi. Itu pun sebab MARA lah, kan? Khusus marketing, khusus Ifangari, semua MARA buat. Okey, tapi jarang bos nak hantar staff dia pergi belajar untuk dapat ilmu lagi. Kenapa Cik Azizul rasa macam saya perlu hantar staff saya pergi belajar lagi ni? Sebab saya nak workshop saya, bisnes saya independen. Jadi kalau semua bergantung pada saya tak boleh keluar. Saya kena duduk situ, saya kena uruskan semua. Sebenarnya kita kena delegate kita. Kan, ada yang handle operation, ada yang handle marketing, ada yang handle staff. Jadi kat situlah saya rasa saya perlu bagi ilmu. Macam saya cakap tadi lah, kita bagi ilmu pada dia, tak rugi pun. Kalau dia nak lari pun, ilmu yang dapat pada dia, InsyaAllah jadi saham kat kita juga. Akan ada orang lain ganti dia pula nanti, kan, InsyaAllah. Betul, InsyaAllah. Okey, baik. Perancangan dalam tempoh 5 tahun atau 10 tahun akan datang, Cik Zul? Okey, perancangan saya pada 5 tahun atau 10 tahun akan datang, macam saya cakap tadi, saya nak develop anak-anak bangsa kita lah, untuk buka workshop dengan berpartner dengan saya, supaya kita tak nak benda tu lagi jauh daripada guide. Kita tak nak masing-masing kau, aku. Jadi kita sama-sama buat, kita naikkan. Mungkin kita akan buka seberapa banyak yang boleh workshop dalam radius yang ada. Kemudian bila dah ada workshop, mungkin dengan bos-bos, dengan staff-staff saya yang dah jadi bos ni, saya akan buat satu konsortium untuk running spare part. Untuk running spare part, InsyaAllah kalau ada rezeki, kita pun perlukan MARA juga, kan. Kita akan buat spare part. Mungkin boleh start kilang, siapa tahu, kan. InsyaAllah, amin. Amin, InsyaAllah, amin. Baik, bila bercerita tentang persaingan dalam perniagaan, kereta sentiasa ada. Akan sentiasa berubah, evolusi setiap tahun, setiap dekad akan berlaku. Menyebut tentang perniagaan dan juga persaingan, terutama sekali dalam sektor otomotif, macam mana nak bersaing dengan syarikat-syarikat besar yang ada dalam negara kita ni? Okey, pada saya tak ada persaingan pun sebenarnya. Kita yang stigma kita berfikir tu bersaing. Sebenarnya kita boleh bersama-sama.
Kan, kita tak perlu bersaing antara satu sama lain. Kita buat dengan apa yang kita ada, kita share. Sebab kadang-kadang apa yang kita buat, kadang ada benda yang kita tak boleh buat semua. Kenalah bagi kat orang sikit. Kena bagi kat orang sikit. Kadang-kadang ada yang sangkut, kena cari sahabat-sahabat yang lebih expert. Begitu juga macam sahabat-sahabat saya, ada juga yang sangkut start pasal MERS, pasal hybrid, dia tanya kita juga. Jadi kita sharing. Kita sharing pada saya, kalau anggap tu persaingan, dia akan jadi kita stres. Kalau kita anggap benda tu berkawan, alhamdulillah kan. Jadi kita pun ada workshop network sama-sama kita. Bukan setakat bumi, non bumi pun ada juga sahabat-sahabat saya. Kita nak cari kawan. Betul. Kita nak cari kawan sampai cari sahabat sampai kita mati. Betul. Okey. Baik. Cik Zul, saya ni musim-musim PKP ni kereta jangan bergerak lah Cik Zul. Tak payahlah pergi bengkel. Kita nak tahu sikit pasal tip kepada pendengar tentang penjagaan kenderaan sewaktu PKP ni. Jangan nak bergerak. Pergi tengok kereta tayar dah kempis. Okey, pasal tip tu, hari tu rasanya saya ada share satu video tip kan, viral juga tak apalah, saya tengok baru sekarang saya perasan. Dia kalau kebiasaannya, kita kalau boleh kereta tu start dalam 2 ke 3 hari sekali lah. Orang tanya kenapa kena start 2 hari 3 hari sekali. Sebab kalau kita dulu mungkin carburetor dia tak banyak electrical system. Tak banyak electrical system, mungkin boleh tahan lama. Tapi kalau kita sekarang banyak electrical system, jadi kalau current flow tak jalan, slow jadi lama-lama sistem boleh corrupt apa semua kan. Jadi kena running engine tu mungkin ambil dalam 20 ke 30 minit untuk running. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa kena gerakkan kereta tu juga sikit. Itulah yang Cik Zul kata dalam video tu, kata pergi ke depan, reverse tu penting. Kena reverse. Kenapa kena reverse penting? Sebab dekat tayar pun ada sensor. Kan, macam ABS sensor kan, lagi tu satu. Lepas tu dekat gearbox pun ada dia punya modul yang baca gear D, gear P semua tu, bagi modul tu bergerak sikit. Selain daripada tu, kita tak nak tayar tu statik setempat, nanti dia akan run flat. Kalau setakat start je lah. Tapi tu terang, selepas saya tengok video ini dalam bulan puasa, saya terus ikut apa yang Cik Zul sarankan dalam video tu. Alhamdulillah. Saya ke depan dan juga reverse. Sebab Cik Zul kata untuk enjin yang bagus, kena ajar dia juga reverse walaupun dia tak bergerak jauh. Betul. Okey. Baik. Itu antara CSR yang dilakukan oleh Cik Zul sendirilah. Jadi anda boleh ikuti laman Facebook, cari saja AZ Tune. Okey, AZ Tune Enterprise. Ada gambar logo kereta lah. Dia macam 4x4 dengan kereta tu kat sana. Boleh anda tengok sendiri. Banyak video-video yang dikongsikan oleh Encik Zul di sana. Baik, nasihatlah Encik Zul kepada para belia yang masih ada keraguan lah tentang bidang pengajian TVET MARA. Nak berjaya tapi malah lah aku belajar benda-benda macam ni, kotor lah jadi mekanik ni. Macam tu. Okey, pada saya, buanglah stigma kotor tu. Kan, kalau kita nak duduk atas pun kita kena duduk bawah dulu. Sakit dululah. Sakit dulu. Tiada susah, tak ada yang senang sebelum susah. Kan setiap kesusahan tu di ujung pasti ada kesenangan tu. Kita lalu dulu, kita cari ilmu dulu. Jangan cepat kita nak berjaya cepat. Saya pun nak setakat hari ni pun saya rasa saya belum berjaya. Walaupun dah 20 tahun saya bergelumang dengan minyak. Kan, sekarang ni pun masih lagi kita bergelumang dengan minyak untuk buat kerja. Ada juga saya pergi breakdown, malam tadi pun saya pergi breakdown. Sendiri, bos pergi sendiri. Sebab kita tahu staff kita tengah buat kerja kat workshop kan. Jadi kita tak nak ganggu dia. Memudahkan lah. Kita pemudahkan. Sahabat-sahabat pun kadang nak dengan kita. Jadi kita pergi boleh selesaikan, kita selesaikan lah. Jadi kalau dengan TVET ni, kalau kita tak nak belajar, rugi lah. Macam orang tua pernah cakap lah, kadang-kadang kita ada CJ tinggi, nak tukar kepala paip pun kena panggil orang. Kan, biar kita boleh buat sikit-sikit pun tak apa. Nasib baik saya pandai tapi buat kereta saya memang fail teruk lah. Tak ada masalah. Dia kadang-kadang kita tak perlu pandai semua. Kita cuma tahu basic supaya kita tak jahil lah. Kita tak jadi musuh kepada kita punya jahilan sendiri. Tak semestinya untuk kita yang ingin mempunyai perniagaan berkaitan dengan kursus kita ambil, kadang-kadang macam orang putih kita tengok dekat garaj sendiri pun dia orang boleh buat kereta sendiri. Betul. Kan, tukar minyak hitam dan sebagainya. Dapat dekat saya, orang cakap airflow sensor ni rosak ni. 3 kali tukar airflow sensor, sama semput kereta tu.
Tak tahu nak buat macam mana. Tukar kereta baru mungkin, Akmal. Okey, baik. Jadi untuk adik-adik kita yang baru habis belajar ataupun yang mungkin tidak berapa cemerlang dalam akademik, disarankan untuk ambil kemahiran, Cik Zul. Betul. Sebab tu kata kemahiran kita boleh tolong orang tepi jalan, InsyaAllah kan? Okey. Baik, tapi dia orang tak tahulah, Cik Zul, dekat mana nak cari maklumat untuk pergi ke Kolej Kemahiran Tinggi Mara Japan Industrial Institute, ataupun IKM itu sendiri, macam mana tuan? Okey, untuk kita share sikit lah berkenaan TVET ni. Kalau nak tahu tentang Mara punya TVET ni, boleh lari website dia www.tvetmara.edu.my, ataupun boleh WhatsApp kepada nombor 01498063063, ataupun boleh pergi kepada pejabat Mara daerah ataupun Mara negeri. Sebab setiap negeri tu ada pejabat HQ dia. Lepas tu setiap daerah tu pun ada pejabat Mara lah. Kemudiannya dalam Facebook pun ada, boleh cari TVET Mara. TVET Mara macam yang saya buat live pun, itu pun TVET Mara lah. Jadi selain daripada tu, boleh je pergi terus kepada KKTM, NJI, IKM yang terdekat, yang dekat dalam kawasan. Setiap negeri ada rasanya. Selepas PKPB bolehlah pergi, kan? Pergi tengok dalam tu. Jangan rentah negeri pula. Tak pasal-pasal duit tu boleh pakai tu untuk guna, dah kena 1,000 kan? Betul. Tapi ada orang kata Cik Zul, dia macam renyah sikit lah nak belajar kemahiran ni. Ada orang kata kita tak minat, tapi tak cuba tak tahu juga. Betul. Dia bila cuba, contoh saya sendirilah, kita tengok kereta tu rosak, kita boleh hidupkan kereta tu pun dah rasa macam Allah nikmatnya. Best Kan? Kadang-kadang kereta hybrid tu baru, teknologi baru, berjaya lah. Cuba bayangkan dalam satu kesesakan kereta rosak, kita datang macam Superman tu. Kita Superhero tengok kan? dia ni pemain boleh repair kereta tepi jalan kan. Pakai jadi, baju putih dia ni. Jadi itulah ilmu sebenarnya, kan? Kita jangan hadkan ilmu lah. Selagi ada ruang boleh belajar, kita belajar lah. Tapi paling seronok bila kita belajar di bawah Mara. Setakat pengalaman saya sendiri, tiap bulan kita ada allowance. Betul. Kita tak menyusahkan mak ayah. Betul. Kan? Lepas tu kita makan minum dijaga. Kita disediakan tempat tinggal. Betul. Lepas tu kita ada kelas malam lagi. Sabtu Ahad kita ada aktiviti yang macam-macam. Bengkel yang serba lengkap. Insurans pun kita ada. Betul. Apa lagi kita nak? Apa lagi yang kau nafikan? Contoh dia macam tu kan. Jadi pergilah. Anda boleh layari www.tvetmara.edu.my. Ejaannya TVEETMARA, tvetmara.edu.my. Ataupun sekarang dah boleh pakai WhatsApp dah, senang dah. Betul. WhatsApp 013-9498-063. Okey, memang seronok belajar di bawah tajaan Mara dan sebagainya. Dan jangan lupa juga, jangan rasa macam bila belajar dekat IKBN ataupun IKM, maka saya IKM ataupun dia KKTM ataupun MJI tak boleh pergi keluar negara. Salah, boleh pergi keluar negara. Boleh. Ada sahabat saya yang berjaya dah dapat doktor pun. Betul. Seorang sahabat saya sekarang bekerja sebagai seorang jurutera di Maxis. Alhamdulillah. Jadi kata seorang rakan kita ni, Akmal, dia kata TVET sekarang memang berpotensi besar cipta masa depan. Okey. Jadi itu yang perlu anda ingat, bahawa ini adalah segala-galanya yang terbaik untuk anda mencipta masa depan, InsyaAllah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada pengusaha sebuah bengkel yang sangat berjenama, sangat baik ini, AZ Tune Enterprise. Pengarahnya sendiri Encik Azizul Adam. Terima kasih Encik Azizul. Terima kasih banyak. Untuk adik-adik kita, jangan lupa sertai TVET untuk masa depan anda. Baik, saya rasa itu saja waktu kita ada. Okay, terima kasih. Baik, kita akan teruskan pendengaran anda bersama dengan kami di Bernama Radio. Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain seketika nanti. Assalamualaikum dan bye-bye. Kita jumpa lagi lain kali, lain waktu di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.